Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah, Pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah berangkat ke majlis bertahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khariwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis anjuran Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah itu diadakan di Kubah Makam Diraja. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan selaku Timbalan Pengerusi 2 Jemaah Tadbir Yayasan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri selaku Ahli Jemaah Tadbir Yayasan, dan Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua selaku Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan. Majlis bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah diikuti dengan bacaan surah Yasin, dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar, yang juga memimpin bacaan tahlil dan doa arwah. Duli Yang Teramat Mulia kemudian menjerus aing asah-asahan ke atas makam almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khariwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis merupakan salah satu dari aktiviti tahunan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah dalam bulan Ramadan. Dengan tema Bertemankan Al-Quran Sepanjang Zaman, Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran Peringkat Negara tahun 1443 Hijrah akan diadakan pada hari Isnin 17 Ramadan 1443 Hijrah bersamaan 18 April 2022 Masihi. Majlis yang dikendalikan bersama oleh Kementerian Hal Ehwal Agama, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Jabatan Hal Ehwal Masjid itu akan diadakan di Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Majlis bermula pukul 9 malam dengan pengisian majlis antaranya pemakluman keputusan musabaqah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat akhir kebangsaan tahun 1443 Hijrah. Majlis juga akan diserikan dengan persembahan peserta terbaik setiap kategori musabaqah berkenaan. Sementara itu, bagi sama-sama mengawal dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini, para jemputan dikehendaki mematuhi garis panduan yang ditetapkan semasa hadir ke majlis tersebut. ...281 kes baru dilaporkan kemarin, iaitu 269 kes hasil ujian ART dan 12 kes adalah hasil dari 456 ujian makmal RT-PCR. Menteri Kesihatan maklumkan perkara itu semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 yang berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar juga mengongsikan jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam ialah 138,811 kes. Terdapat 2 kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU. Manakala 3 kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 110 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 136,183 kes.
Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 2,413, iaitu 49 kes sedang dirawat di hospital manakala 2,364 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Sementara itu, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa berikutan pengurangan jumlah kes harian dan keperluan mendapatkan ujian swab RT-PCR, pusat swab di Pusat Insani Seria telah ditutup bermula hari Sabtu 9 April 2022. Orang ramai di daerah Belait yang perlu mendapatkan ujian swab RT-PCR boleh mendapatkan di Pusat Sari Hospital Suri Seri Begawan Kuala Belait atau mana-mana klinik kesihatan swasta yang telah diberikan kelulusan untuk melakukan ujian tersebut. Kementerian Kesihatan meneruskan majlis tadarus Al-Quran dan penyampaian derma kepada anak-anak yatim sempena bulan Ramadan. Majlis diadakan di Surau Hospital Suri Seri Begawan, Kuala Belait. Hadirin berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Seramai 12 anak yatim daripada kaki tangan hospital berkenaan menerima derma. Sementara itu, Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya juga meneruskan majlis tadarus sempena bulan Ramadan. Majlis diadakan di Masjid Kampung Limau Manis. Juga diadakan penyampaian sumbangan wakaf keperluan masjid berkenaan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Manakala rombongan Kementerian Halih Walgama kemarin meneruskan majlis bertadarus di Masjid Kampung Sungai Liang, Kuala Belait. Rombongan diketuai oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Halih Walgama. Majlis diselanjutkan dengan penyampaian agihan zakat wang tunai kepada 50 asnaf fakir dan miskin. Rombongan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung di Kubah Makam Diraja. Mengetai rombongan Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah diikuti dengan surah Yasin. Dua individu tempatan didakwa di Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan secara dalam talian atas kesalahan di bawah Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131. Haji Muhammad Sufian bin Haji Bongsu, Timbalan Setiausaha Tetap Perkhidmatan Awam, Kesejahteraan Antarabangsa dan Media Jabatan Perdana Menteri yang merupakan mantan pengarah radio televisyen Brunei RTB pada masa kesalahan yang didakwa dilakukan telah didakwa di bawah Bab 6(A) Akta Pencegahan Rasuah kerana menerima suapan sebuah kereta mewah daripada Jonathan Koh Chew Sen, penolong Ketua Bahagian Berita dan Hal Ehwal Semasa RTB. Manakala Jonathan Koh Chew Sen juga didakwa di bawah Bab 6(B) Akta Pencegahan Rasuah kerana memberi suapan sebuah kereta mewah kepada Haji Muhammad Sufian. Siasatan yang dijalankan oleh Biro Mencegah Rasuah BMR menunjukkan pada 17 Julai 2014, Haji Muhammad Sufian, 50 tahun, semasa berkhidmat sebagai pengarah RTB, telah menerima sebuah kereta jenama Mercedes-Benz C200 CGI AMG Sports
daripada Jonathan Koh Chew Sen, 45 tahun, yang ketika itu berkhidmat sebagai penolong ketua bahagian berita dan hal ehwal semasa RTB sebagai dorongan atau ganjaran bagi jaminan pelantikan Jonathan Koh Chew Sen sebagai pemangku ketua bahagian berita dan hal ehwal semasa RTB. Pendakwaan kes dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Hajah Suryana binti Haji Radin dan Timbalan Pendakwa Raya Nurul Fitri binti Kiprawi. Sementara itu, kedua-dua defendant tidak diwakili oleh peguam bela. Timbalan Pendakwa Raya membuat permohonan untuk pertuduhan dibacakan kepada kedua-dua tertuduh tetapi tidak ada pengakuan diambil. Kes ini ditangguhkan oleh Ketua Magistrate Dayangku Hajah Nurisma Yanti binti Pengiran Haji Ismail dengan membenarkan defendant dilepaskan dengan ikat jamin mahkamah sebanyak RM10,000 atau 2 orang penjamin tempatan. Kes akan disebutkan semula pada 25 April 2022. BMR mengingatkan kepada orang ramai termasuklah pegawai-pegawai kerajaan dari peringkat bawahan hingga peringkat pegawai atasan tanpa mengira pangkat dan kedudukan mereka di mana jua mereka bertugas bahawa menerima atau menawarkan rasuah kepada mana-mana orang adalah satu kesalahan yang serius di bawah bab 6 Akta Pencegahan Rasuah yang boleh dihukum dengan hukuman penjara maksimum 7 tahun dan denda sebanyak RM30,000 atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Brunei Gas Carriers berhad menyumbangkan 3 unit photo booth standing banners dan 20,000 lencana kepada Kementerian Kesihatan. Sumbangan diterima oleh Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Sumbangan adalah bagi program vaksinasi COVID-19 kebangsaan bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun yang sedang berlangsung pada masa ini. Majlis tersebut berlangsung di Kementerian Kesihatan. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan pemahaman amalan berpuasa dan memberikan pendekatan agar dapat menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan seharian antara yang disentuh dalam Forum Marhaban Ya Ramadan bersama Mu'allaf Senegara. Forum yang berlangsung di Pejabat Unit Dakwah Daerah Belait dikendalikan oleh Pusat Dakwah Islamiah melalui Unit Dakwah Daerah Belait dengan kerjasama bahagian pembangunan Mu'allaf, unit-unit dakwah daerah Tutong dan daerah Temburong. Hadir Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Beberapa perkara yang berkaitan dengan tajuk forum disentuh oleh ahli-ahli panel. Forum bertujuan menerapkan penghayatan amalan ibadah berpuasa dalam bulan Ramadan dan mensyiarkan agama Islam kepada seluruh umat Islam di negara ini, khususnya kalangan para mu'alaf. Forum seumpamanya juga akan diadakan secara fizikal dan secara maya. Para peniaga dari pelbagai sektor digalakkan untuk menawarkan harga diskaun menarik ke atas barangan yang dijual dan tawaran yang kreatif, terutama bagi produk-produk tempatan semasa jualan Mega Brunei JMB 2022. Ini termasuk memastikan amalan perniagaan yang beretika dan menawarkan diskaun yang tulen. Jualan Mega seluruh negara diadakan sehingga 31 Mei 2022. Ia sebagai usaha kerajaan bagi membukakan peluang kepada para peniaga untuk sama-sama memainkan peranan dalam meningkatkan aktiviti perekonomian domestik berikutan dengan pemulihan ekonomi dari wabak COVID-19. Ikut serta dalam jualan Mega Brunei kerana untuk apa? Memberi peluang kepada penduduk dan rakyat Brunei untuk membeli belah sempena bulan puasa ni dan maupun raya nanti. Selaras dengan peraturan-peraturan harga jualan murah, notis jualan hendaklah dipaparkan dengan terang, jelas dan nyata atau tersedia pada bila-bila masa sebagai pengesahan penyertaan dalam JMB 2022. Semua peniaga yang ikut serta akan disenaraikan dalam platform tambahan dalam aplikasi mudah alih pengguna bijak bagi tujuan publicity dan meningkatkan visibility.